Assalamualaikum and hi students. In this video, I'll be discussing the answers for tutorial week 6 first hour face-to-face for chapter 2 atomic structure. The first question asks you to complete the following table. So dia bagi table dekat awak yang kosong. Lepas tu suruh awak completekan dia punya table. So basically dalam table tu, this is the table yang dah completed lah. Benda ni, table ni ada je dekat dalam lecture note sebenarnya. So it tells you the summary of value untuk N, L, M dan juga S. Dan juga berapa maximum number of electrons that can be occupied in an orbital. Okay, so yang ni awak just lengkapkan je dulu. Awak tulis je yang ni. So later kita akan, kalau awak tak faham lagi macam mana nak dapat benda ni, then you have to refer our Google Meet recording. Sebab saya dah explain dah dekat situ macam mana caranya nak tahu berapa maximum number of electron yang duduk dekat dalam sesuatu orbital. Okay? But this is the answer. Make sure you have the same answer as me. Okay, and then the next question gives you 4 orbital or subshell. Dalam kes ni kita boleh panggil dia subshell sebenarnya, tapi since soalan tulis orbital, then orbital pun orbital lah. Okay, and then the question asks you which of the above orbitals are allowed. So maksud dia are allowed tu yang mana satu yang boleh wujud, yang logik untuk wujud. So macam mana awak nak tahu if an orbital is allowed ke tak allowed ke is based on the value of n and also value of L. Okay, so N, it can be any integer daripada 1, 2, 3, up until infinity. Okay, whereas L pula adalah value daripada 0 sehinggalah N minus 1. Okay, macam tu. Also, L ni dia akan tentukan shape of orbital. Jadi, kalau awak ada value of L equals to 0, maksudnya dia adalah S orbital. Kalau value of L dia adalah 1, maksudnya dia adalah p orbital. Kalau value of L dia adalah 2, maksudnya dia adalah d orbital. Okay, so I'm just going to focus on these 3 orbitals sebab yang ni je yang kita akan cover dalam chapter 2. Okay, jadi kita tengok satu-satu. Sekarang kita tengok dulu 3D. Okay, so bila dia bagi dekat awak 3D orbital, dalam 3D orbital, dia punya value of n adalah 3. Okay, so bila value of n equals to 3, value of L yang allowed when n equals to 3 adalah 0, 1, 2. Macam tu, boleh? Okay, lepas tu awak tengok out of these 3 value of L, ada tak mana-mana value of L yang represent d orbital? So saya dah tulis dah dekat atas ni, bila value of L equals to 2, dia akan dapat d orbital. So awak tengok dekat sini, when n equals to 3, allowed number of L is 0, 1, 2. Okay, jadi 2 ni represent d orbital. Represent d orbital. Maksudnya 3D orbital tu logik untuk wujud. Jadi conclusion dia, this is allowed. Okay, boleh ke? Boleh brain? Okay, and then kita tengok pula untuk yang kedua, 7S. Okay, when n equals 7, okay, L ni, value of L ni boleh jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so bila value of L dia banyak, maksudnya banyak orbital yang boleh wujud dekat energy level 7 ni. Tapi orbital yang dia bagi dekat awak cuma S je. S ni apa dia punya value of L? Tengok kat sini. When L equals 0, orbital dia adalah S orbital. So ada tak 0 dekat dalam value of L untuk 7, n equals 7? Ada kat sini. So this orbital is also allowed. Macam tu cara nak tentukan dia allowed ke tak allowed ke. Okay. Alright. And then next we have 2D. Okay. So when n equals to 2, allowed value of L is only 0 and 1. Okay. So awak tengok. Sekarang ni kita cuma boleh ada 0 and 1 je untuk value of L when n equals to 2. So bila L equals 0, S orbital. When L equals 1, P orbital. Tapi orbital yang dia bagi dekat awak sekarang adalah 2D orbital. So is this allowed? This is not allowed. Okay? Sebab tak ada value of L yang 2. Tak ada value of L equals to 2. When n equals to 2. Faham ke? Okay. When n equals to 2, the allowed value of L hanyalah 0 dengan 1 sahaja. So, tapi soalan bagi dekat awak 2D orbital. So, bila D orbital, okay, value of L dia mestilah 2. Jadi dah tak boleh lah kat situ. Okay, so this one is not allowed.
Right, and then last kali kita ada 4p orbital. So let's see 4p orbital. When n equals to 4, L yang dibenarkan adalah 0, 1, 2, 3. Okay, and dia bagi dekat awak p orbital. So mari kita tengok apa value untuk L for p orbital. So bila dia nak p orbital, L dia equals to 1. So awak tengok ada tak 1 di dalam value of L untuk n equals 4? Ada kat sini. Okay, so bila ada, that means this orbital is also allowed. So altogether kita ada 3 allowed orbitals and only 1 not allowed orbital. Okay, boleh? Okay, and then question B asks you to determine the maximum number of electrons that can be occupied by each allowed orbital. So allowed orbital yang kita ada tadi ada 3 kan. So yang first kita ada 3D, and then kita ada 7s, and also kita ada 4p yang allowed orbital. So kita nak tahu berapa banyak electrons yang boleh duduk dalam this allowed orbital. So untuk awak jawab soalan ni, awak kena kaitkan value of L dan juga value of M. Okay, so mari kita tengok dekat 3D orbital. Alright, so untuk 3D orbital, bila dia bagi dekat awak D orbital, tadi kita dah bagi tahu dah dekat depan, when untuk D orbital, value of L dia adalah 2. Okay, so when L equals to 2, M equals to -2, -1, 0, +1, +2. Okay, bila ada 5 value untuk magnetic quantum number, M is magnetic quantum number by the way. So bila ada 5 value untuk magnetic quantum number, this shows that D orbital ni altogether ada 5 orbital. Okay. And for your information, setiap orbital, saya terlupa nak cakap tadi, setiap orbital dia boleh occupy 2 electron. 2 electrons can occupy an orbital, right? Tetapi bila D orbital ni ada 5 orbital in total, this 3D subshell ada 5 orbital in total, jadi setiap orbital boleh occupy 2 electron. So ada 5 orbital lah yang saya letak kat sini. So setiap orbital boleh occupy 2 electron. Jadi in total kita ada maximum number of electrons dia boleh letak adalah 10 electrons. This is the answer. Maximum number of electrons. Okay, right. And then untuk 7s pula. So when bila orbital dia adalah s, okay, value of L dia adalah 0. Bila value of L adalah 0, that means M equals to 0. Bila M dia ada satu je value, that means s orbital hanya ada satu orbital sahaja. Okay, bila dia ada satu orbital je, that means dia cuma boleh masukkan 2 elektron di dalam dia punya orbital. Okay, so maximum number of electrons yang boleh duduk dalam s orbital adalah 2 electrons. Alright. Okay, and then untuk 4p pula, okay, so bila dia bagi 4p dekat awak, value of L untuk p orbital adalah 1. Okay, so when L equals 1, M equals to -1, 0, +1. So bila kita ada 3 values of M, 3 values of magnetic quantum numbers, it tells you that p orbital altogether ada 3 orbital. Okay, so bila dia ada 3 orbital, and each orbital can occupy 2 electrons, so kita boleh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron. So in total, maximum number of electrons that can occupy 4p orbital adalah 6 electrons. Okay? Boleh? Boleh brain semua? Good. Okay, and then question C asks you to give sets of quantum number for the electrons in the allowed orbital. Okay, so bila awak nampak je soalan, dia suruh bagi sets of quantum number, maksudnya dia suruh awak bagi jawapan dia dalam format N, L, M, S. Okay, and mesti ada dalam kurungan. Right. Yeah, so dalam kes ni awak kena tahu semua value untuk quantum number for each electron dalam setiap orbital yang kita dah discuss tadi. Okay, so macam mana awak nak kaitkan benda tu? Awak kena tahu each electron, setiap electron will have different set of quantum number. Okay, so kalaulah dalam sesuatu orbital tu, let's say lah 3D orbital. Tadi kita dah discuss dah, dalam 3D orbital boleh letak 10 elektron.
So bila ada 10 elektron dalam 3D orbitals, that means awak kena ada 10 set of quantum number untuk setiap elektron. Sebab dia kata for the electrons in the allowed orbital. That means you have to do for each electron. Okay, so kat sini untuk 3D saya dah labelkan dah n equals to 3, L equals to 2. Yang dua ni memang fix lah. Okay, sebab dia dah bagi dah dekat awak orbital 3D. So untuk 3D n dia adalah 3 dan untuk d orbital L adalah 2. Okay, lepas tu untuk value of m, so value of m tadi ada 5. Betul? Kita dah ada setuju dah from previous slide. So value of m ada 5 menunjukkan 3D ni ada 5 orbital. So bila ada 5 orbital and setiap orbital, each orbital can occupy 2 electrons. Okay. Jadi value of S adalah positive half or negative half. Positive half represent 1 electron, negative half represent the other electron dalam sesuatu orbital. And yang ni pula electrons, kita dah setuju ada 10 electrons tadi. That means we have to do 10 sets of quantum numbers. Okay. So kita start dengan yang first ni. Kita ada untuk the first two values are fixed untuk semua quantum number, so no problem. Cuma awak kena bezakan dekat M dan juga S. Okay. So kita buat satu-satu ikut orbital dia. So first kita buat untuk M equals to negative 2. Dalam M equals negative 2, okay, ini adalah satu orbital lah. Dalam M equals negative 2, kita boleh ada 2 elektron. Betul? So dalam elektron tersebut, dalam orbital tersebut, 2 elektron, the 2 electrons can be represented by positive half or negative half. Jadi awak tengok yang first set of quantum number yang saya buat, 3, 2 yang ni fix, negative 2 untuk the first orbital, okay, this orbital, right? And then untuk the first electron dalam this orbital adalah kita guna positive half, okay, dia mesti pusing ke atas, or mesti guna or, mesti ada perkataan or. Lagi satu, dalam orbital yang sama, 3, 2, negative 2, but the electron sekarang spin dia adalah negative half. Okay, dia spin ke bawah. Okay, so awak dah settle untuk the first orbital. So sekarang kita masuk pula the second orbital which is negative 1 punya orientation. Right, so awak buatlah 3, 2, negative 1. And then in negative 1 punya orbital, kita ada 2 elektron, correct? So satu orbital guna spin positive half. Okay, lepas tu awak buat or 3, 2, negative 1 and the other electron guna spin negative half. Okay, and then you do the same thing until for all 5 orbitals and for all 10 electrons. Boleh? Okay. Right, so itu untuk 3D orbital. Untuk 7s orbital, yang ni senang sikit lah sebab dia cuma 7s je. S je, come on. Okay, so dalam 7s, N dia adalah 7, L dia adalah 0, M dia adalah 0. So that means, bila M dia 0, dia cuma ada satu orbital sahaja. And each orbital can occupy 2 electrons. Maksudnya dalam 7s ni dia cuma ada 2 elektron. So awak cuma perlu buat 2 sets of quantum number. Okay, so quantum number awak akan jadi, okay, letak N dulu which is 7. And then L dia adalah 0. M dia adalah 0. Okay, M ni dia punya orbital lah kan. Okay, so dalam orbital M boleh ada 2 elektron. So sama ada positive half or, kita buat kat bawah lah macam takut mengganggu yang sebelah pula. 7, 0, 0 dan the second electron will be negative. Okay, harap awak boleh faham. Okay, and then for 4p orbital, okay, yang ni n equals 4, L equals 1, M dia ada 3 value, that means ada 3 orbital, and each orbital boleh occupy 2 electron, that means total ada 6 electron. So there are 6 sets of quantum numbers that you have to write down. Okay, so kita buat dulu untuk the first orbital. 4, 1, negative 1, positive half, or 4, 1, negative 1, negative half. That's for the first orbital yang ada 2 electron. Okay, and then for the second orbital, 4, 1, 0, positive half, or 4, 1, 0, negative half. Boleh? That's for the second orbital. Okay, and then the third orbital, 4, 1, positive 1, positive half, or 4, 1, positive 1, negative half. Okay, boleh. So there are 6 sets of quantum numbers for 6 electrons that can be occupied in 4p orbital. So make sure you have these answers. Okay.
Okay, and then the next question asks you, which of the following quantum numbers are not allowed? Explain your answer. Okay, so untuk soalan ni, dia bagi dekat awak a set of quantum number, lepas tu dia suruh awak tentukan sama ada this orbital ni dibenarkan ke tak kewujudannya, and then it asks you to explain your answer. Right, so bila dia bagi dekat awak a set of quantum number, you have to know the format untuk set of quantum number adalah N, L, M and also S. Okay, so I'm just going to tell you. First thing, awak kena tengok dulu. Awak kena start daripada value of N. It all depends on the value of N. Okay, daripada value of N, awak kena tengok. Contohlah dalam kes ni, value of N dia adalah 1. So, bila N equals 1, L, value of L, angular momentum quantum number, equals to berapa yang dibenarkan. Lepas tu baru awak sesuaikan. Sama tak dengan set of quantum number yang dibagi dekat atas ni. So, okay, let's just do together lah. Okay, so dalam soalan A, N equals to 1, correct? So when N equals to 1, L yang dibenarkan adalah 0. Sebab nak cari value of L mestilah N tolak 1. Contoh. Okay, so when N equals to 1, L yang dibenarkan adalah 0. Tapi sekarang awak tengok dalam soalan awak ni. Dia bagi 1, N equals 1, L equals 1. So, boleh tak L equals 1 dekat dalam, boleh tak L equals 1 when N equals 0? Jawapannya, tak boleh. So, this set of quantum number is not allowed. Jadi, awak jawab je lah. Awak kata je, not allowed. But then, dia suruh awak explain. Awak tu paling pemalas nak explain. So, make sure awak explain. Not allowed because when N equals 1, awak kata je lah kenapa dia tak boleh tadi tu. L equals 0 only. So yang bila L pun dah salah, jadi the whole set of quantum number tu dah jadi tak valid. Okay? Right. And then untuk the second, untuk question B, dia bagi dekat awak NLMS. So, mesti start dengan N. Awak start dengan M dulu, dengan N dulu. So, dia bagi dekat awak N equals to 3. Okay. So, bila N equals to 3, awak tengok pula L. So, value of L yang dibenarkan when N equals to 3 sepatutnya adalah 0, 1, 2. Okay, so awak tengok dekat dalam ni, dia bagi value of L yang diberi dekat awak adalah 1. Okay, and bila kita kira dekat dalam value of L when N equals to 3 pun ada 1. Okay, so setakat ni masih dibenarkan lagi. Okay, so bila L equals to 1, okay, value of M pula, bila L equals to 1, value of M yang dibenarkan adalah negative 1, 0, positive 1. Okay, mari kita tengok value of M yang dibagi dekat awak. Dibagi dekat awak value of M negative 2. Tapi ada tak dalam list value of M kita? Tak ada. So, bila dah tak ada dekat situ, that means this set of quantum number is not allowed. Macam tu. Boleh? Right. So, yang ni pun not allowed juga. Not allowed because when L equals to 1, bagi tahulah sebab dia tadi tu disebabkan oleh value of M dia salah kan. When L equals to 1, M equals negative 1, 0, positive 1 only. Katalah begitu. Okay, boleh? Make sense? Good. Okay, and then question C dibagi dekat awak N, L, M, S. So, kita check satu-satu. When N equals to 2, sekejap, saya tak nak pakai kali ni. When N equals to 2, allowed value of L adalah 0 dengan 1. Okay, lepas tu M, Okay, so kita tengok yang tu dulu. Jadi awak tengok dia bagi dekat awak L1, M pun 1 juga. Okay, setakat ni masih lagi dibenarkan. So, when L equals to 1, M value yang boleh ada adalah negative 1, 0, positive 1. Okay, mari kita check sama ada tak dalam apa yang dia bagi dekat awak. Dia bagi dekat awak value of M adalah 0. And dalam value of M yang kita dah listkan pun ada 0. Okay, setakat ni dibenarkan lagi. Lepas tu seterusnya kita tengok pula value of S. Value of S memang ada positive half or negative half sahaja. So, awak tengoklah dekat sini dia bagi dekat awak positive half. Jadi, obviously ada positive half. So, this set of quantum number is allowed.
Saya rasa yang allowed ni tak payah explain lah kot. Semua okay. Yeah. Okay, and then the last one, dia bagi dia ke awak NLMS 200 positive 1. Ini saya tengok sekali imbas je dah tahu dia tak, is not allowed, tapi let's find out why. Okay, since dia bagi n equals to 2, so we can just use the same information here lah. So when n equals to 2, L equals 0 dengan 1. So mari kita tengok apa value of L yang dia bagi ke awak. Dia bagi dia ke awak value of L dia 0. So bila value of L dia adalah 0, samalah, boleh, 0 boleh masuk. So when L equals 0, M equals 0. So dia bagi juga dia ke awak. Dekat atas ni value of M bagi ke awak 0. So M akan jadi 0. Sama. Okay. Cuma sekarang ni masalah dia adalah S. S positive half or negative half sahaja. But then the question gives you positive 1. So yang ni kita tak pernah belajar. So makanya this is not allowed. Okay. Because cakaplah S equals to positive half, kenapa macam tu? Or negative half only. Okay, boleh? Make sense ke semua? Saya harap boleh berinah benda tu. Okay? Okay, and then question 4, it asks you to draw and label all the three-dimensional shapes of the following orbitals. State the differences. Okay, so soalan A dia bagi 2s dan 3s orbital. So please note dua-dua pun s orbital, yang berbezanya adalah dia punya value of energy level, value of n. Okay, so n ni ataupun kita panggil dia principal quantum number or energy level or whatever. So n ni dia tells you different, macam mana? Dia menentukan size of an orbital. N ditentukan size of orbital and also energy level. Okay, jadi bila n increase, size increase, energy pun increase juga. Right, so oleh itu saya dah lukis dah dua-dua orbital dia. Okay, obviously yang kecil sikit ni adalah 2s, yang besar sikit ni adalah 3s. Okay, lepas tu dia kata dekat awak state the difference. Okay, make sure you lukis different size sebab dia punya n dia berbeza, jadi size dia akan jadi berbeza. Okay, and you have to write down sebab dia kata state the difference. Soalan jawapan-jawapan state, explain ni memang awak terlalu malas nak tulis, but you have to write down the answer lah. Okay, so the difference between the two orbitals adalah 3s. Wait up. Ni cadangan saya lah. 3s orbital is bigger than 2s orbital. Gitu je pun. Okay, ni cadangan saya, or awak boleh buatlah ayat apa-apa pun that brings the same meaning. Okay? Okay. And then untuk question B, dia bagi dekat awak 2px and 2py. So dua-dua orbital duduk pada n equals to 2 in this case. N masih equals to 2. Cuma yang berbezanya adalah dia punya orientation. Kat sini 2px and also 2py. So saya dah draw dah dekat sini. Jadi untuk the first orbital, this orbital. Okay. So untuk the first orbital yang kat sini ni, awak tengok dia punya dumbbell duduk on x-axis. That means itu adalah 2px orbital. And then the other orbital tu, dia punya dumbbell duduk on y-axis. So this is 2py orbital. Okay. So what is the difference? Okay, what's the difference between them adalah 2px and tulis penuh. 2px and 2py orbital have different orientation. Okay, boleh? Right. Right, and then question C, the last question I think. So dia bagi dekat awak 2px and 3px orbital. So in this case, tengok dia punya orbital adalah orbital yang sama, which is px. That means they have the same orientation. But what differs adalah dia punya value of n. So yang ni adalah 2, yang ni adalah 3. As I told you before, value of n ni dia indicates the size of an orbital and also energy level of an orbital. So when value of n increases, size also increases, energy also increases.
So I've drawn two orbitals here. Obviously, yang 3px akan lagi besar compared to 2px. Make sure you label the orbital because the question asks you to label the orbital. So this is 2px orbital and then this is 3px orbital. Okay, lepas tu difference sama juga macam yang tadi tu. 3px orbital is bigger than 2px orbital. Boleh? Okay, so I think this question is quite easy lah sebenarnya. I hope you can get the answer right. Make sure awak lukis tu cantik-cantik sikit. Kalau lukisan saya nampak tak kemas, ya ni sebab saya lukis secara freehand dan di atas screen. So dia macam susah sikit nak control. Macam saya susah nak control awak juga. So pardon my drawing. Tapi kalau saya boleh lukis di atas kertas, I think my drawing would be better. So yours have to be better lah, your drawing. Okay? Okay, and then to close kita punya video face to face, of course I have extra question. Saya rasa saya nak jadikan extra question at the end of each video sebagai formative assessment. Okay, so answer this question, make sure you write down the question. Dengar, write down the question first, then only you answer the question. Letak je sekali jawapan ni dalam jawapan tutorial awak, and then once you have marked all the answers, awak boleh upload sekali jawapan di dalam Padlet. Okay, so silalah ambil soalan ini. Terima kasih. Itu sahaja for face-to-face video. I'll see you in the next video. Okay, bye-bye.